Kalau macam katalah kat hostel, perempuan lah katakan, dia tahu nampak kawan dia something, mak bapak jauh. Jadi boleh ke kawan dia bawa ataupun kena panggil waris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Fawaz. Selamat datang ke channel Thinking Thoughts. Macam biasa, ni aku punya favourite Ghostbuster aku, nama dia Anim. Hari tu kita orang dah tengok dekat Netflix The Disappearance of Elisa Lam di Sisi Hotel. So cerita tu banyak misteri lah, korang boleh tengok nanti. Straight to the point, dia membuatkan aku tertanya lah, orang Melayu ni dia kena gangguan. Tak mustahil lah juga dia orang kena gangguan kan. Tapi mungkin term orang barat lebih kepada bipolar ataupun skizofrenia. Pendapat kau macam mana ni? Maybe kau boleh intro sikit lah pasal Sisi Hotel punya cerita kan. Lah, kebetulan masa tu aku tengah buat kerja dan aku tengok lah Netflix tu. Cerita tu agak menarik sebab berkenaan dengan Elisa Lam yang hilang. Selepas 15 hari kehilangan dia, mayat dia dijumpai di atas bumbung hotel tu lah, dalam tong air yang agak mustahil untuk dia masuk sendiri. Cuma berkenaan dengan dan kenapa nak ceritakan sekarang sebenarnya adalah disebabkan ada pelbagai spekulasi yang kata dia ni kena bipolar disorder, ada berkenaan dengan hantu ataupun evil, ada kata berkenaan dengan konspirasi macam-macam. Jadi sebenarnya masing-masing ada pendapat masing-masing. Cuma aku pun tak boleh nak cakap yang pendapat tu salah sebab kita tak ada tempat kejadian pun dan kita pun tak tahu sepenuhnya kan. So, kita hanya boleh tengok daripada sudut yang kita ada lah. Contohnya macam video yang disiarkan oleh polis yang mana dikongsikan kepada umum dalam lift kan. Contoh yang boleh tengok macam mana tangan dia dan bagaimana dia punya karakter dalam tu dan sebagainya. Cuma nak kongsi dengan yang belum tengok betapa bahayanya kalau kita, sebab tu Islam ini kalau seseorang perempuan tu nak pergi mana-mana, dia kena berteman kan. Untuk dia mengelak daripada benda-benda macam ni dan supaya kita ni lebih berjaga-jaga. Cerita ni menarik sebenarnya. Dia mengajar kita bagaimana jangan merasakan diri kita ni selamat 24 jam ataupun macam kita rasa macam kalau kau nak travel pergi mana-mana, tak apa, aku boleh pergi seorang, aku nak backpacker je. Dia bahayalah. Ada sudut-sudut tu kalau ada kadang boleh menjadikan bahaya kan. Elok independen, lelaki ke perempuan elok menjadi independen, tapi cerita tu juga remind macam dia berpada lah. Dalam pada kita independen ni kita berpada. Berkenaan dengan kata dia adalah bipolar, kalau ikutkan memang dia sendiri menyatakan dan family dia juga mengiyakan yang dia ni ada memang penyakit bipolar, iaitu kesihatan mental, bipolar disorder, yang mana dia mengambil ubat, contohnya anti-depression dan beberapa ubat yang lain, tak silap ada 4. Dan selepas mayat dia ditemui, dia orang ambil toksik ujian toksik dalam badan, iaitu buat pembedahan postmortem untuk kenal pasti apa dia minum arak ke dan sebagainya. Tapi dia orang menjumpai mayat dia ni, selepas jumpai dia orang tengok toksik ataupun ubat yang diambil tidak kurang daripada yang disarankan oleh yang patut diambil. Maksudnya kat situ berkemungkinan penyakit dia tu datang dan agresi. Berkemungkinan. Tapi bila melihat kepada video tu, dia nampak macam berimajinasi kan. Kalau tengok kan dia macam tu tengok dia macam nampak ada orang kejar dia. Macam tu. Tapi dalam CCTV tak ada orang. Tapi kita pun tak boleh nak cakap sebab ada yang kata CCTV tu potong dan sebagainya. Cuma just nak perkongsian lah, semasa aku belajar perubatan Islam dulu, memang kita orang ni diterapkan untuk simptom yang sama dengan penyakit mental dengan penyakit gangguan. Antaranya adalah bipolar disorder itu sendiri, mental itu sendiri. Persamaan simptom dia macam gangguan, tapi dia bukan gangguan. Contoh, macam mana kita nak kenal pasti adalah dengan rawatan. Tapi yang diutamakan adalah pergi ke doktor dulu. Pergi rawatan doktor, kita dah tengok ubat, dan baru kita boleh usahakan ke perubatan alternatif. Sebab kita kena faham yang mana doktor dia akan analisa otak tu dulu dan macam mana kesihatan otak kita ni dalam kadar mana. Selepas kita dah tahu kita ni dalam normal tapi kita macam pelik, kenapa doktor dah ngesahkan kita ni tak ada masalah, tapi kita still rasa macam kita ni bipolar ke, depression ke, macam-macam penyakit yang lain ke. Jadi kita baru rujuk kepada perubatan alternatif yang lain lah, yang mana perubatan Islam dan sebagainya. Cuma itu yang kata simptom persamaan yang mana nampak kepada bipolar disorder itu sendiri dengan gangguan memang lebih kurang. Contohnya orang bipolar disorder ini kemurungan yang lama. Contoh dia, kalau dia happy je. Kalau dia happy dia akan happy yang ekstrim lah. Dia akan macam
dahsyat lah. Macam, hyperactive hyperactive. Dia memang ada energi yang luar biasa. Kalau dia kemurungan, dia akan kemurungan yang agak lama. Dia berbeza tau. Kadang-kadang orang cakap, macam aku pun kadang-kadang aku pun berubah macam emosi. Itu adalah mood swing, perubahan normal manusia. Contoh kena marah, tengok sedih lah. Tapi kau akan recover balik. Cuma bila bipolar ni dia ada satu kecenderungan emosi yang lain lah. Dia kadang-kadang sampai kalau dia tengah happy tu, orang marah pun dia happy. Contoh, dan dia sangat, kalau kau tengok kan dia punya, kalau bipolar disorder ni, kita kena tanya pada orang yang lebih pakar lah dalam bidang ini. Kita cuma boleh berkongsi sedikit lah. Itulah kata bahayanya bipolar disorder. Tak kisahlah, jangan terus meletakkan dia adalah gangguan. Kalau tengok daripada sumber yang diceritakan itu, dekat situ jelas ada yang kata orang kata dia ni ada hantu dan sebagainya. Sebab polis tak dapat nak cari, dan polis terpaksa share berkenaan dengan dia untuk minta pandangan kepada umum ataupun masyarakat kat sana. Dan selepas masyarakat tu bagi pandangan, dia macam berkait pula macam kebetulan. Contohnya macam konspirasi lah, katanya ada berkaitan dengan penyanyi rock dia lah. Macam-macam lah. Sampai orang tu yang kita kena stress disorder kan. Mama tu nak depression. Dia kena tuduh bunuh. Betul. Jadi maksudnya tak mustahil lah orang di barat pun dia orang kena gangguan. Tak mustahil. Sebab kita pun dalam kalam yang sama, dunia yang sama. Kita memang ada lah benda tu, yang mana gangguan ini memang wujud. Cuma janganlah kita terlampau rigid yang menetapkan gangguan itu dengan kadar kita. Orang simpulan-simpulan yang sakit, dia nampak macam tu, dan kita terus assume dia ni adalah gangguan. Kalau kau rasa nak yakin, kalau korang nak semua nak yakinkan dia ada gangguan, bawa lah pergi jumpa pakar ataupun dalam yang ustaz-ustaz ke untuk tengok. Tapi kalau korang rasa macam dapat result ustaz tu kata tak ada apa-apa, dan janganlah deny pula. Ustaz dia kata ustaz tu tak ni. Jangan, masing-masing kena secara positif, kena secara orang kata minda terbuka. Kalau dia sakit secara medical, is medical. Contohnya pasal bipolar disorder ni, berapa banyak patient ni kalau kita tengok yang dia dah pergi doktor, dia tak puas hati, doktor dah sahkan dia memang ada sakit bipolar disorder, tapi dia usaha juga, tak salah. Cuma jangan tinggal yang ini, takut kadang-kadang dia menyebabkan lagi kemudaratan yang teruk. Boleh usaha, tak ada masalah, tapi berhati-hati dan sentiasa orang kata cakna diri dan kesihatan sendirilah. Rasa dalam kita sebagai orang Islam ni tak salah rasanya kita usaha daripada segi medical, daripada modern medical. Dan juga lepas dah check modern medical tu, check je juga dengan ustaz. Rasanya orang kata salah. Tak rugilah, tak salah check dengan ustaz. Dan itu satu orang kata kebaikan juga. Sebenarnya bila mana bukanlah ustaz tu buat benda-benda yang tidak kan, dia hanya akan membacakan beberapa ayat Quran yang tepat untuk kita. Dia menyebabkan kita ni rasa, yelah, kau bayangkan kita dengar orang ngaji kan, kita rasa senang dan sebagainya. Dia sebenarnya menyebabkan kita pun kembali tenang dengan ayat-ayat yang kita dengar dan dibacakan kepada kita. Sebenarnya itu satu kebaikan juga sebenarnya. Itu advantage-nya kita sebagai orang Islam ni. Kalau dah nama orang Islam, kita akan percaya pada benda gaib. Maksudnya cuba balance kan. Janganlah terus berat pada gangguan. Tinggal pula yang modern medical ni. Pergi dua-dua. Jadi kita cuba dapatkan sebanyak nasihat di pelbagai tempat, dan kita cuba usahakan daripada pelbagai sudut. Cuba balance out benda ni. Sebab yang menilai ataupun meletakkan sesuatu itu adalah kita. Jadi terpulang, cuma jangan menolak yang buta-buta lah. Kalau kita tengok, bila kita dah usaha kat situ makin teruk, kita usahalah macam cubalah yang lain kan. Rasa family kena main peranan sangat penting lah. Sebab dia maksudnya dia macam mana pun pergi kan, dia tetap kepada circle dia. Maksudnya yang keliling dia ni kan. Sedut mental ni, masa aku ada satu kisah yang dia kena penyakit macam ni, lebih kurang, tapi dia terus assume yang itu adalah gangguan, dan dia bawa. Bila dia buat rawatan, dia agresif. Sebenarnya bila kita tengok, dia memang bukan, dan kita dah maklum dia bukan sakit gangguan, dan kena ikhtiar dengan doktor segera sebab dia boleh bertindak lebih dahsyat. And then dia tak, dalam beberapa tempoh yang sekejap, dia boleh bertukar terus. And then dia terus pergi ke hospital kita. Dia terus pergi ke hospital. Maksudnya betapa bahayanya benda tu. Okey, aku ada dengar kalau kata rawatan ni, orang yang nak dirawat tu dia perlulah nak dirawat. Rela hatilah. Sebenarnya kalau dari ilmu itu sendiri luas. Contoh kalau berkenaan dengan rawatan yang macam kita tengok macam mana rawatan Islam. Yang kita fokuskan adalah rawatan Islam Yang mana rawatan Islam ni sebenarnya dia adalah bacaan yang dibaca, ayat Quran yang dibaca atas tujuan dia ataupun waris. Contoh kalau dia sakit, kadang-kadang dia sakit dia tak sedar, and then waris dia nampak dia sakit. Dia sakit yang macam mana? Sakit yang macam depression ke sebagainya lah, apa-apa sakit yang umum. And then dia nak ikhtiar, tak ada masalah pun, sebab dia bukan memasukkan sesuatu barang, tidak, tapi dia membacakan sesuatu ayat yang mana dia akan pegang ataupun dia akan baca untuk dibacakan ayat itu untuk didengar. Tak ada pada sudut dasar ilmu itu tak salah, dan tak ada apa
tak ada kesan yang baik ataupun kesan yang tidak lah. Yang elok bawa waris ke ataupun kawan-kawan ke macam Waris kena ada sebab bila apa-apa yang berlaku, contohnya macam dia tiba-tiba tak sedarkan diri, dia tak ni sebagainya, kita kena perlukan waris juga. Sebab kalau betul-betul dia ada gangguan, dia akan buat agresi yang agak teruk, yang mana agresi itu kadang-kadang dia menyebabkan anggota fizikal dia, ya, macam dia tumbuk dan sebagainya. Bila ada waris itu sendiri, kita menjaga dia punya aib sendiri, dia menjaga dia punya kesihatan juga, keselamatan dia juga. aurat dia semua kan. Yes. Kalau macam katalah kat hostel, perempuan lah katakan, dia tahu nampak kawan dia something, mak bapak jauh. Jadi boleh ke kawan dia bawa ataupun kena panggil waris? Tak ada masalah. Biasanya kalau kat hostel kan kita tahu kan, warden dia ada basic untuk perawatan dan ada juga yang ilmu tentang itu. Cuma biasanya dia akan manage yang terbaik lah. Pernah terjadi satu kes tu, warden bantu, warden tak boleh bantu, warden call ustaz perubatan dekat area situ. Ustaz tu datang, ustaz tu pun tak boleh bantu. Dia memang kena gangguan yang agak teruk, memang kisah dia menarik. Last kali panggil family dia datang baru dia boleh dibantu. I see. Dia ada berhubung kait dengan family dan sebagainya lah. Tapi secara urgensinya tak salah lah kalau kawan tu nak, sebab kita nak selamatkan dia kan. Betul. Sebab kalau dia lompat ke apa sebagainya, siapa nak tanggungjawab. Jadi kita sebagai orang kata apa, yang terdekat dengan dia, kena bantulah sebaiknya. I see. Okay. Alright, dah sudah terjawab dah soalan aku. Maksudnya orang walaupun orang putih ke, orang walaupun bangsa apa pun, mungkin dari segi term dia orang berbeza. Tetapi mungkin barat ni dia orang lebih fokus pada modern medical, jadi dia orang akan panggil benda tu sebagai skizo, sebagai bipolar disorder dan macam-macam lagi lah. Dan kita sebagai orang Islam, macam aku cakap lah, kita ada banyak pilihan dan kita kena balance out benda ni. Dan juga yang penting waris. Keyword dia adalah waris. Waris ataupun orang terdekat ni tak salah untuk kita membantu mereka. Sebab yelah, orang-orang dalam keadaan ni dia orang tak sedar dia orang perlu dibantu. Dan kadang-kadang dia orang tak, memang dia orang meraung tak nak dibantu pun, tapi kalau kita merasakan dia perlu dibantu, tunjuklah orang lain. Janganlah kita pula mandai-mandai pergi jampi orang tu. Ini last word pada waris ke pada yang sakit ke? Just nak kongsi kan. Thank you Hawas bagi peluang. Just nak kongsi kepada umum. Bila mana kita tengok ada perubahan yang ganjil dalam keluarga kita, family kita, adik-adik kita, parents kita pun, yang mana dia suka diam, dia berubah daripada, dia tak banyak, dia berubah dalam 150 darjah je. Maksudnya dia biasa happy, tiba-tiba dia macam tak happy. Cuba jadi kawan dia, tanya dia kenapa, tengok perubahan dia, cara dia yang masa sakit, perwatakan dia, cara makan dia, banyakkan bercakap dengan dia. Dia akan cakap juga apa yang dia punya masalah. Jangan biarkan dia dalam belenggu hidup dia dan menyebabkan dia awal-awal tak ada depression, tak ada gangguan. Elok dua-dua tu ada terus. Jadi maksudnya family ini kena main peranan yang sangat penting untuk tengok. Jangan biarkan benda yang tak ada jadi ada. Betul. Kadang-kadang bukan apa yang kita buat salah, kita buat apa-apa pun boleh jadi salah. Yes, betul. Itu yang terbaik lah. Alright, terima kasih banyak Nip. Okay, good sharing. Terima kasih banyak sebab menonton. So kalau korang ada apa-apa soalan yang korang nak tanya Nip, boleh komen kat bawah. Dan mungkin korang boleh komen juga pengalaman korang yang korang ke atau ahli keluarga korang yang mungkin terkena benda ni. Lagilah zaman-zaman gawat ni, sebab mental ni kena jagalah. Sekarang ranking lelaki banyak bunuh diri. Nah, itulah dapat tengok juga. Dahsyat, betapa teruknya kan? Betapa teruknya. Jadi kita kena lebih sensitif kepada orang keliling kita, kawan-kawan kita, family members kita especially. Lebih sensitif, lebih peka dengan diorang kalau diorang perlukan bantuan. Basically semua orang susah lah zaman sekarang ni. Tapi sekurang-kurangnya kita ada each other. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Peace out. Assalamualaikum. Salam.